Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin sejamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Alhamdulillah. Hujan ni tuan-tuan malam ni tu. Orang perempuan nak main macam mana hujan saya ni pun bau sesemua tadi tuan-tuan. Tapi ni makan Panadol dia tahan Ustaz. Betul tak? Selagi ubat dia habis dia sesemua lah balik tuan-tuan. Lah ni dia tahan Ustaz tuan-tuan. Lah ni banyak orang demam lama tuan-tuan pasal tak? Demam seminggu, 2 minggu. Dia demam tapi dia daripada virus. Disebabkan virus jadi dia lambat baik. Ramai kena sampai 2 minggu, seminggu. Ya, virus influenza. Dia lebih kurang macam COVID juga lah, tapi dia lemah. Jadi cumanya lama tuan-tuan demam tu, dia lambat baik kan. Tak apalah tuan-tuan. Tapi saya tak demam, saya semua tuan-tuan baru start tadi. Tak apa tuan-tuan. Ala kulli hal, alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ni. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Ke surat 18. Betul tak? Ya, ayat 55. Ya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, dalam kitabnya, wa idh qultum ya Musa. Dan ketika kamu kata ya Musa, iaitu ketika kamu keluar serta Musa sampai kamu pinta uzur kepada Allah bagi kaum penyembah ijil dan kamu dengar kalamnya. Ini cerita dia tuan-tuan. Kita dah sebut sebelum ni yang mana Bani Israel ni dipersembah anak lembu. Betul tak? Patung anak lembu, ijil, yang diperbuat oleh Samiri ataupun Musa bin Zafar, kita sebut sebelum ni nama dia. Jadi Samiri yang buat. Dia pun pakat sembah lembu tu. Kemudian Allah Ta'ala minta pada mereka taubat, faqtulu anfusakum. Mereka kena bunuh diri ataupun mereka saling berbunuh-bunuhan. Nah, itulah taubat mereka. Jadi tuan-tuan, setelah kisah mereka sembah anak sapi tu, anak lembu, patung anak lembu yang daripada emas tu, kemudian Nabi Musa AS, dalam ni dia tak sebut Nabi Musa AS sebab nak minta ampun pada Allah sebab mereka dah menyembah anak lembu, mereka syirikkan Allah. Jadi Nabi Musa AS ni pilih 70 yang terbaik. Dia kata al-khair fal-khair. Daripada pengikut Nabi Musa ni, Nabi Musa pilih yang 70 terbaik. Yang pertama Nabi Musa pilih adalah yang paling baik. Dalam ramai-ramai kaum Nabi Musa tu, mula-mula Nabi Musa pilih adalah yang terbaik. Nombor 2 yang terbaik. Nombor 3 yang terbaik, sampailah yang ke-70. Jadi yang ke-70 yang Nabi Musa pilih ni adalah 70 yang terbaik daripada umat Nabi Musa AS. Boleh lah, yang paling baik ni, yang paling baik. Baik. Pasal apa Nabi Musa pilih mereka ni? Sebab nak bawa mereka pergi Bukit Tursina, kemudian berbicara dengan Allah, nak memohon ampun pada Allah untuk diri mereka dan bagi yang masih yang telah menyembah anak lembu tu, patung anak lembu tu. Jadi mereka pergi nak minta ampun sebenarnya. Pergi nak minta ampun pada Allah. Kerana mereka sebelum ni kita dah sebut, mereka telah menyembah
patung anak lembu yang dibuat oleh Musa bin Zafar. Baik. Dan depa ni pergi, dalam ayat lain disebut sampai di Bukit Tur Sina tu, depa tengok, depa sebut Nabi Musa, kami nak dengar kalam Allah. Depa dengar tuan-tuan. Depa yang 70 ni dengar Allah berbicara. Macam mana kalam Allah wallahu alam, tapi depa dengar. Tu hebat tu. Sebab depa minta, depa nak sekali dengan Nabi Musa dan depa nak dengar, bukan ikut saja. Jadi depa naik Bukit Tur Sina ni, kalau tuan-tuan stamina kuat, lebih kurang 5 jam nak sampai atas. Dia bukan bukit, dia gunung naiknya. Tuan-tuan nak naik tu lebih kurang 5 jam lah kalau stamina kuat. Tapi kalau kita Gunung Semanggur minta larat tuan-tuan, Tur Sina tak payah kot tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi Musa pergi sana. Bila sampai di Bukit Tur Sina tu, dia ada satu awan hitam, ghamam. Di atas puncak tu ada awan hitam. Nabi Musa masuk, depa pun masuk dalam awan hitam tu. Depa tak nampak apa sebab depa masuk dalam awan hitam. Dan depa dengar Allah berbicara dengan Nabi Musa. Depa pun dengar 70 ni. Kira istimewanya depa 70 ni sebab depa mendengar Allah berbicara. Baik, kemudian lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Tiada beriman bagi engkau dengan bahawa yang kami dengar itu kalam Allah hingga kami lihatkan Allah terang-terang. Tak reti bersyukur tuan-tuan. Kita ni tak pernah dengar Allah bicara tuan-tuan. Depa ni dah dengar. Bila dah habis berbicara, Allah berbicara dengan Nabi Musa, awan tu pun naik balik. Dia berkata kat Nabi Musa, wahai Musa, kalau kami tak tengok Allah sekarang, kami tak mau beriman. Teruk tuan-tuan. Teruk tuan-tuan. Ini kira teruk lah tuan-tuan. Tapi mereka ni umat yang kedua teramai masuk syurga tuan-tuan. Saya nak kata betapa jauhnya tuan-tuan umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Musa. Jauh tuan-tuan. Dari segi kedudukannya, dari segi martabat, apatah lagi sahabat Nabi tuan-tuan. Jauh tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad ni sebaik-baik umat. Dan Allah memuji umat Nabi Muhammad SAW. Kita ni tak pernah lah tuan-tuan nak tengok mukjizat. Betul tak? Ni mereka ni dah tengok Nabi Musa belah laut. Betul tak? Mereka tengok Nabi Musa baling tongkat jadi ular. Mereka tengok Nabi Musa ketuk tongkat tu keluar air. Macam-macam mukjizat mereka tengok. Tapi perangai kita tak pernah tengok mukjizat. Jangan kata mukjizat, hatta Nabi Muhammad kita tak pernah tengok. Kita boleh beriman. Jauh tu Allah puji, kuntum khaira ummatin. Kamu ni sebaik-baik umat. Sebab tu kita masuk syurga nanti. Kita masuk dulu, pasti terbaik. Ni umat Nabi Musa punya perangai tak tahulah. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, umat Nabi Musa ni umat yang kedua teramai setelah umat Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi Muhammad pernah diperlihatkan bagi Nabi Muhammad umat Nabi-Nabi kan. Jadi Nabi tu berdiri, ni Nabi Muhammad tengok dalam mimpi, ataupun Nabi Muhammad diperlihatkan. Orang ni tak nampak, diperlihatkan di dunia. Ada Nabi yang mana tak ada langsung yang beriman, semua pengikut dia kafir. Ada Nabi yang 2-3 orang. Ada Nabi tak sampai 10. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW tengok ada satu umat yang sangat ramai. Nampak hitam, penuh. Tengok penuh ufuk. Ufuk ni daripada hujung, mata kita tengok daripada hujung ke hujung, penuh hitam semua. Rasulullah sangka itulah umat Nabi Muhammad. Rupanya ada suara berkata, bukan, ini Musa dengan kaum dia. Pengikut Nabi Musa paling ramai masuk syurga tuan-tuan setelah umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangka tu umat dia. Kemudian barulah ada suara tu berkata pada Nabi SAW, tengok pada ufuk yang lain. Nabi tengok ufuk lain penuh. Tengok ufuk lain lagi penuh, berufuk-ufuk. Itulah umatmu. Itu umat Nabi Muhammad SAW lebih ramai. Jadi kita nak ceritanya tuan-tuan betapa jauhlah perangai tuan-tuan umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad. Kalau tuan-tuan ingat sahabat Nabi apa? Isa yang terbaik tu. Apa nama dia sahabat dia? Ada 12 orang tu. Hawariyun tu yang terbaik, yang paling bagus. Tapi depa pun minta bukan-bukan juga. Dia minta kat Nabi Isa apa dia? Fa anzil alaina ma'idatan minas sama'. Kami nak rasa hidangan daripada syurga. Nak rasa hidangan daripada syurga. Tak pernah umat Nabi Muhammad minta tuan-tuan. Tak pernah sahabat Nabi minta benda tu.
Sebab tu sahabat Nabi ni tuan-tuan, setelah Nabi dengan Rasul, yang terbaik adalah sahabat Nabi. Paling bagus tuan-tuan. Tak ada manusia yang sebanding dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, hatta para sahabat Nabi yang lain pun. Jadi tuan-tuan, mereka minta, mereka nak apa? Mereka nak hidangan syurga. Turun hidangan syurga, mereka nak makan. Duduk kat dunia tapi nak makan hidangan syurga. Tuan-tuan kalau pergi di gereja, tuan-tuan kadang-kadang lah, tuan-tuan akan nampak ada gambar 13 orang yang tengah makan. Masuk dalam gereja akan nampak 13 orang yang tengah makan. 12 orang campur Nabi Isa jadi 13 lah. Itu dia panggil last supper, makan malam yang terakhir. Dalam Quran sebut Maidah. Surah Maidah, tengok surah Maidah. Maidah tu last supper lah, hidangan daripada syurga. Pasal apa ada surah nama hidangan daripada syurga? Pasal sahabat Nabi Isa minta. Tapi Allah Ta'ala beritahu, kalau hampa kufur setelah ni akan diazab dengan azab orang lain tak pernah kena. Pasal hampa pernah makan hidangan syurga. Tapi mereka semua mati teruk lah tuan-tuan. Lepas Nabi Isa naik ke langit, ada yang mati kena gergaji kepala, ada yang kena rendam minyak panas, semua mati teruk lah tuan-tuan. Dan mereka semua kekal atas iman. Tapi saya nak cerita tuan-tuan tengok bagaimana 70 yang terbaik di kalangan umat Nabi Musa ni boleh minta lagu tu kat Nabi Musa. Nah, dah dengar kalam Allah, kami takkan beriman. Lah ni kami nak tengok Allah. Dah dengar kalam Allah tuan-tuan. Berkenaan dengan kalam Allah ni, dia perbahasan panjang lah tuan-tuan. Cuma kita ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan dengar tuan-tuan? Kita dengar. Kena angkat sikit ya tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan, sebab saya tebuh mic. Jadi tuan-tuan, apa dia, kalam Allah ni, kalau saya cakap tuan-tuan dengar, saya cakap tuan-tuan cakap pun saya dengar. Kalam Allah ni lagu mana? Itu perbahasan akidah panjang tuan-tuan. Tapi yang kita pegangnya, yang benarnya, yang dipegang di sisi ahli sunnah wal jamaah, kalam Allah ni tidak berhuruf, tidak bersuara. Boleh tak berhuruf, tak bersuara. Jadi macam mana tuan-tuan? Itu soalan dia. Dia lagu ni tuan-tuan. Kalam ni bukan soal berhuruf, bersuara. Kalam ni adalah mesej yang nak disampaikan. Betul tak tuan-tuan? Macam tuan-tuan tengok lampu isyarat lah. Kalau warna merah, apa makna dia? Walaupun dia tak cakap, tuan-tuan faham mesej dia. Kalau tuan-tuan tengok warna hijau, dia suruh apa? Itulah kalam. Tuan-tuan faham? Boleh lah. Kalau saya buat macam ni kat tuan-tuan, apa dia? Bagus. Boleh lah. Kalau macam ni, tak bagus. Kalau lagu ni, apa dah tuan-tuan? Apa dah? Tuan-tuan faham maksud dia? Kalau lagu ni, Mering. Boleh, itu kalam. Satu benda yang sampai pada kita. Contoh yang lain, kalau orang tulis apa, jangan merokok. Tuan-tuan faham apa? Jangan merokok lah. No smoking, jangan merokok juga. Mamnu'u tadkhin dalam bahasa Arab, jangan merokok juga. Walaupun banyak bahasa, mesej dia sama. Faham tak tu? Itulah kalam. Kalam tu mesej yang nak disampaikan tu. Jadi Allah Ta'ala, kalam Allah tidak berhuruf, tak bersuara. Macam mana boleh dengar? Bila disingkat hijab. Boleh lah. Mata kita ni tak nampak jin. Tapi kalau disingkat hijab, nampak? Nampak. Disingkat hijab, nampak. Telinga kita ni tak dengar bunyi, tak dengar apa, kita tak, benda yang kecil kita tak dengar. Macam bunyi pokok. Pokok dia ada bunyi tuan-tuan. Pokok rumput dia ada bunyi. Kita tak dengar. Kita terhijab. Kita juga tak faham bahasa kucing. Betul tak? Kucing semua ada bahasa. Ya, dia ada. Kucing duk miau-miau semua ada bahasa. Sebab kita baca dalam Quran, semut bercakap dengan, betul tak? Dengan dia permaisuri semut cakap dengan orang bawah dia kan, supaya masuk dalam lubang, jangan sampai Nabi Sulaiman pijak. Maksud dia semut tu dia ada mesej dia sampai. Jadi tuan-tuan, kita ni banyak hijab. Terhijab kita tak faham. Nah, kalau dibuka hijab ni, kita boleh faham tuan-tuan. Kucing cakap apa, lalu kita nampak lembu cakap apa tuan-tuan. Mungkin kita pun takut nak hidup tuan-tuan. Kita lalu dengar Assalamualaikum, lembu bagi salam tuan-tuan. Mungkin kita pun takut. Jadi kita tak faham tuan-tuan. Tak perlulah.
Jadi yang 70 dengar ni bukan berhuruf bersuara, tapi disingkat hijab, sehingga dia mendengar kalam Allah yang azali dan abadi. Kalam Allah yang tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran, yang tidak sama dengan makhluk. Boleh tuan-tuan? Itulah makna mendengar kalam Allah. Boleh lah, bukan macam dengar biasa ni. Nah. Itu yang mereka mendengar kalam Allah. Cumanya tuan-tuan, bila mereka dah dengar kalam Allah, mereka tak puas hati, mereka nak tengok Allah. Kalau tak dapat tengok Allah, kami tak mau beriman. Mereka ugut Nabi Musa. Pengikut yang 70 terbaik ni ugut. Kalau kami tak tengok Allah sekarang, kami tak mau beriman. Dia boleh ugut tuan-tuan. Allahu Akbar. Memang kritikal lah tuan-tuan ni. Tak boleh bawa bincang lah tuan-tuan. Fa'akhadhatkumus sa'iqah, maka mengambil akan kamu oleh halilintar, maka matilah kamu. Maka datang halilintar pada langit, sambak tu. Jadi tak boleh bawa bincang tuan-tuan ni. Mai halilintar sambak, mati 70. Mati semua. Ada setengah ulama kata sa'iqah ni bukan halilintar. Sayhatum minas sama, pekikan, jerkah daripada langit. Jerkah jorang jerkah tu. Tapi ni mungkin malaikat Jibril kan yang jerkah. Mati semua. Baik. Wa antum tanzurun, dan bermula kamu itu memandang, setengah kamu akan kematian setengahnya. Mati semua. Sebagai riwayat kata, masa mati tu masing-masing boleh tengok kawan ni mati. Dia nampak kawan dia tumbang, nanti kawan ni tumbang, dia pula tumbang, kawan ni pula tumbang. Masing-masing tengok mati. Bukanlah maksud mereka mati serentak, mereka tak melihat kematian orang lain. Dia mati serentak ni mati dalam satu ketika tu lah. Cuma jatuh seorang-seorang. Boleh supaya menjadi bukti tadi hang mati. Betul tak? Hang pun mati. Kalau mati serentak, boleh jadi dia tak tahu kita mati ke tadi. Sebab dia ni nak hidup balik. Jadi Allah Ta'ala jadikan dia ni mati, seorang-seorang mati. Sebab nanti dia hidup balik, dia ingat, aku nampak hang mati. Betul tak? Yang kawan ni kata, aku pun nampak hang mati tadi. Baik. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami hidup akan kamu kembali daripada mati kamu. Yaum walailah, sehari semalam. Ceritanya tuan-tuan, dia sebut ringkas di sini. Nabi Musa alaihi salam, dia sengit tuan-tuan. Nabi Musa alaihi salam, bila mati yang 70 ni, Nabi Musa menangis. Nabi Musa alaihi salam. Pasal apa Nabi Musa menangis? Pasal yang 70 ni yang terbaik. Nabi Musa bangun menangis kepada Allah. Lama Nabi Musa berdoa, lama. Mati semua. Nabi Musa bangun dan Nabi Musa menangis, berdoa pada Allah. Dan Nabi Musa kata pada Allah, Nabi Musa merayu, Madza aqulu li bani Israel, ya Rabb, madza aqulu li bani Israel, apa yang aku nak bagi tahu pada Bani Israel. Yang ni pengikut dia lah. Yang ni 70 ni yang terbaik ni. Habis tu yang tak ikut tu lagi teruk lah tuan-tuan, macam tu lah. Hak 70 nak kata apa pada yang hak tinggal tu? Ni dah pilih 70 yang terbaik. Yang 70 ni pun mati. Apa nak aku cakap pada Bani Israel? Laqad ahlakta khiyarahum, sedangkan kau telah matikan yang terbaik di kalangan mereka. Itulah doa Nabi Musa merayu-rayu pada Allah. Kesian kepada apa? Kesian pada umat dia. Baik. Jadi tuan-tuan, bila Nabi Musa ni berdoa pada Allah, lama berdoa, hampir sehari semalam Nabi Musa berdoa pada Allah nak hidupkan balik dia pun ni. Sebenarnya mati mana boleh hidup dah tuan-tuan. Tapi nak cerita Bani Israel ni, dia punya tak tahu nak sebut lah tuan-tuan. Dah mati dah tuan-tuan, hidup balik. Kerana Allah kesian pada Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa kesian pada umat dia. Jadi summa ba'asnakum min ba'di mautikum, kemudian kami hidupkan kamu daripada mati kamu dalam masa sehari semalam. Yaum walailah, sehari semalam. Hidup balik semua. Yang 70 tu hidup, dia tak hidup serentak terus. Seorang-seorang. Nanti kawan ni hidup,
Kawan ni hidup. Supaya apa? Yang mula-mula hidup, dia tengok member dia tadi semua mati. Betul tak? Satgi member yang kedua hidup, dia tengok member dia yang berbaki masih mati. Supaya apa? Supaya nanti semua hidup tahu yang sebab kita dulu mati. Betul tak? Kemudian Allah hidupkan. Supaya ingat itu nikmat Allah. Nah, itu nikmat Allah. Tu yang Allah Ta'ala buat lagu tu. Wa antum sebut di sini. Wa antum tanzurun, dalam ayat lain, kamu saling melihati. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur, kamu akan nikmat kami. Dengan yang demikian itu, kisah padang teh. Baik. Supaya apa tuan-tuan? Supaya mereka bersyukur. Kisah padang teh ni yang dia tersesat selama 40 tahun. Nanti disebut. Sehinggalah mereka tak berjaya masuk kepada Palestin sebab mereka ingkar pada Nabi Musa alaihi salam. Mereka tersesat selama 40 tahun. Dan juga kerana doa seorang wali yang lain sekali sesat, iaitu Bal'am bin Ba'ura. Tak apa tuan-tuan. Tapi saya nak ceritanya Allah Ta'ala nak supaya mereka ni bersyukur. Tuan-tuan, apa mana syukur tuan-tuan? Apa makna syukur? Syukur. Burger syukur lah ni ya. Ada burger syukur. Apa makna syukur tuan-tuan? Syukur ni terima kasih lah. Selalu kita katakan bersyukurlah pada Allah. Bersyukurlah pada Allah. Syukur ni apa benda syukur? Syukur ni terima kasih. Dan syukur ni bukan kerja dia dalam. Cuma kita terjemahkan dia mula dalam hati. Lidah sebut Alhamdulillah. Kita punya anggota kita ni, kita taat pada Allah. Syukurlah tu. Dia pernah saya bagi contoh kat tuan-tuan. Syukur ni lagu ni lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan susah, dan ni kita kan tengah ambang kesusahan tuan-tuan. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan berhati-hatilah tuan-tuan. Dunia makin dahsyat. Betul tak? Perang dunia hampir meletus. Betul tak? Hampir meletus perang dunia. Dan tak mustahil kalau Rusia serang apa? Lithuania dan China serang Taiwan, maka jadilah perang besar-besaran. Dan bila jadi perang, Rusia takkan mampu berhadapan dengan NATO tanpa nuklear. Tanpa nuklear, Rusia takkan mampu fight dengan NATO. NATO sangat advance. Jadi Rusia harapan dia adalah nuklear. Nuklear Rusia sangat kuat. Paling kuat. Paling banyak. Jadi Rusia akan guna nuklear. Kalau dia tak guna nuklear, dia memang akan kalah. Kalau lawan dengan NATO lah. NATO agak advance. Banyak sudut lah tuan-tuan. NATO lebih advance lah. Tapi Rusia lebih advance dari segi nuklear dan peluru mandu. China nak serang Taiwan. Lah ni tengah panas ya tuan-tuan ni. Tengah memanas. Kata Rusia nak serang Lithuania pula tuan-tuan. Jadi saya pun tak tahulah tuan-tuan. Kalau jadi perang dunia, tuan-tuan bersedia lah tuan-tuan. Kita tak akan hidup lagi macam ni lah. Kita akan hidup sebab ekonomi dunia dah rosak. Bila ekonomi, semua pakat kena nuklear tuan-tuan. Harap-harap Malaysia tak kena nuklear lah tuan-tuan. Memang orang akan tembak nuklear, itu je. Siapa yang tembak dulu, dia lah menang. Betul tak? Siapa kena dulu, dia nasib dia lah tuan-tuan. Semua lah ni, semua dah pakai standby nuklear. Siapa tembak siapa dulu. Sebab bila dah tembak nuklear, tak boleh nak. Bukan senang nak tangkis. Susah nak tangkis. Jadi kalau Amerika pun dah kena nuklear, Rusia pun dah kena nuklear, China pun dah kena nuklear, habis ekonomi dunia rosak, dolar jatuh. Tahu dolar tuan-tuan? Dolar menjadi pegangan pada duit seluruh dunia. Bersandar pada dolar. Dolar jatuh, duit lain lagu mana? Duit lain juga akan jatuh. Sebab kita bersandar dengan dolar. Jadi tuan-tuan, bila dah semua lingkup, siapa nak beli barang Malaysia tuan-tuan? Kita kaya, jual nasi lemak, katakanlah tak ada siapa nak beli, lingkup juga kita. Betul tak tuan-tuan? Siapa nak beli? Kita ada banyak benda harta tuan-tuan, tapi negara luar tak mampu beli. Semua pakat dah kena nuklear tuan-tuan. Betul tak? Negara luar lagi lah dah kena nuklear. Kita akan kembali balik pada zaman, saya ingat, tu yang banyak orang beritahu lah. Saya boleh tengok balik buat dunia ni risau tuan-tuan. Risau. Tah gaji yang 25 ni pun masuk ke tak masuk, kita pun tak tahu tuan-tuan. Tak pasti lagi. Jadi tuan-tuan bersedia lah tuan-tuan. Bersedia, saya nampak makin agak kacau lah tuan-tuan . Rusia memang tak mau mengalah, NATO pun tak mau mengalah. Kita tengok lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ceritanya tuan-tuan, katakanlah kita susah hanya. Tiba-tiba ada orang datang tolong kita, bagi kita kerja, bagi kita rumah,
bagi kita duit 10 juta. Seronok tak tuan-tuan? Tuan-tuan seronok. Hati tuan-tuan tu rasa apa? Hati tu rasa terima kasih tak tuan-tuan? Tengah susah-susah ni orang mai ni mat dah aku bagi yang 10 juta. Tuan-tuan rasa macam mana? Padahal ni makan pun dah tak ada, kereta pun dah kena tarik, rumah pun nak kena halau keluar lah. Kira dah habis langsung lah tuan-tuan. Dah tak ada apa dah ni. Tiba-tiba member main dah ambil 1 juta. Hati tu rasa punya terima kasih. Tuan-tuan tahu hati terima kasih ni? Terima kasih tak tahu nak habang lah. Macam tu lah. Macam tu. Terima kasih sungguh-sungguh. Itulah hati yang bersyukur. Sepatutnya kita kena ada hati tu tuan-tuan. Pagi tadi kena ada. Pasal apa? Alhamdulillah boleh bangun lagi. Allah Ta'ala panjangkan umur. Tapi banyak orang dia tak rasa pun. Tidak kan? Sebut Alhamdulillah okey dah. Tapi hati tu ada tak? Rasa syukur tu. Hati rasa syukur tu. Seperti mana tuan-tuan tengah susah, orang bagi, tak pun gini lah tuan-tuan. Tuan-tuan suka tak kalau tuan-tuan balik ni orang bagi tuan-tuan 10 juta? Suka? Tak suka? Tangan tak suka 10 juta. Tuan-tuan balik rumah ni ada orang main ni saja nak bagi 10 juta. Tuan-tuan ambil tak ambil? Tak ambil? Tuan-tuan takkan tak ambil. Tuan-tuan akan ambil. Dan tuan-tuan dalam hati ni syukur. Dalam hati ni ada perasaan apa? Terima kasih tu. Ada, tuan-tuan boleh rasa perasaan terima kasih tu. Itulah. Tuan-tuan bangun bagi tadi free of charge. Betul tak tuan-tuan? Boleh hirup udara, mata boleh guna, telinga boleh pakai, boleh napas lagi tuan-tuan, kaki boleh jalan. Kena ada dalam hati terima kasih kepada Allah tu. Rasa terima kasih tu kena ada. Boleh lah. Jangan kita bangun macam biasa orang lain pun hidup, aku pun hidup. Tak ada syukur langsung tuan-tuan. Baik. Jadi Allah Ta'ala nak supaya kamu bersyukur. Kemudian kita tengok sambungannya. Wa zallalna 'alaikumul ghamam, dan telah kami payung atas kamu akan awan yang nipis daripada panas matahari pada padang teh, iaitu antara Syam dan Mesir. Jadi dia duduk di padang tuan, padang tanah lapang. Jadi panas. Allah kesian. Maka Allah Ta'ala jadikan awan lindung mereka. Amboi tuan-tuan. Kalau kita ikut tuan-tuan mereka ni, Bani Israel ni lah tuan-tuan, mengada-ngada sungguh. Macam tu lah kita sebut. Nanti kita akan tengok tuan-tuan dia punya mengada-ngada dia. Mengada-ngada kita sebut. Pasal apa tuan-tuan? Allah Ta'ala bagi nanti makanan daripada apa? Manna wa salwa. Nanti kita akan sebut. Dia kata apa? Kami dah bosan lah dengan manna wa salwa. Bosan. Dia sebut kami dah, dia sebut macam mana? Ada dalam ayat dia. Kami dah apa? Lan nasbir ala ta'amin. Kami dah tak sabar. Kami tak sabar, bosan lah. Kami dah tak sabar lah yang dapat manna wa salwa. Manna salwa ni Allah Ta'ala turun direct daripada syurga. Dia boleh, dia bosan mengada-ngada tuan-tuan. Itu kita tengok perangai dia kat Palestin tu macam mana. Padahal free of charge dapat makanan tu, dia pun ambil kat pokok. Ada yang kata manna tu adalah, manna itu adalah madu. Ada yang kata madu. Ada yang kata tak, makanan daripada syurga yang kita tak tahu lagu mana. Ada yang kata manna itu adalah Arabic gum. Ada juga. Jadi pada penjual-penjual Arabic gum, dia ambil pandangan ni lah. Itu dah, sebab dia jual Arabic gum. Arabic gum tu bagus lah tuan-tuan. Memang ada ulama sebut, Imam Mujahid sebut, mana tu Arabic gum, dia sebut lah. Ada yang kata Arabic gum itu adalah madu. Saya lebih suka manna itu adalah makanan daripada syurga yang kita tak tahu lagu mana. Itu lebih tepat. Betul tak tuan-tuan? Turun daripada syurga. Salwa ni ada kata daging burung. Ada yang kata salwa ni daging burung apa tahu. Tapi yang lebih tepat, salwa ni adalah makanan khusus yang diturunkan daripada syurga, hanya Allah yang tahu. Bila manna ni lebih kepada salwa makanan, manna lebih pada minuman. Allah Ta'ala turun di pokok, dia pun makan. Dia pun dah duduk di padang tu. Lama padang teh tu. Panas, Allah Ta'ala bagi awan supaya tak panas. Lepas tu makan free of charge. Pagi petang pergi kat pokok tu, ada mana ada salwa. Tak payah kerja, boleh pergi makan. Lepas tu kami dah bosan, dia kata. Mengada-ngada tuan-tuan. Mengada-ngada kita sebut. Memang mengada-ngada tuan-tuan. Panggil dia. Baik. Kemudian antara Syam dan Mesir. Cuma ya tuan-tuan, kenapa dia sesat di sini ada dua sebab lah. Yang pertama, dia tak nak masuk Palestin. Dia ada kaum dia panggil Jababirah. Kaum ni badan dia besar tuan-tuan.
Amalik. Kaum Amalik ni badan besar. Katanya masih ada lagi suku ni di Mesir, tak ramai dah. Badan dia besar-besar tuan-tuan. Tuan-tuan tak saja di internet Amalikah. Masih ada di Mesir, kaum Amalikah ni. Memang dia lain macam sikit tuan-tuan. Besar ragam. Dan lengan otot dia besar, bukan macam orang normal tuan-tuan. Kaum Amalik nama dia. Dan mereka ni sangatlah ganas. Kalau dia bunuh orang, potong, minum arak dalam tengkorak orang, memang mereka ganas sungguh. Jadi tuan-tuan, kalau saya pernah tengok mereka ambil gambar kaum Amalik yang ada di Mesir tu, yang masih tak ramai tu, ada lagi sikit lah baki dia. Memang sangat besar dan menakutkan. Kita tengok muka dia pun takut, badan dia pun menakutkan. Pendek kata, kalau apa, body builder lawan dengan mereka pun menang mereka lah tuan-tuan. Mereka fizikal dia pun memang kuat. Jadi bila nak masuk Palestin tu, mereka tak berani nak lawan dengan Amalik. Mereka ni Bani Israel ni tak mengada-ngada ya tuan-tuan. Bila Nabi Musa AS dengan Nabi Harun ajak mereka masuk berjihad, bebaskan Palestin daripada kaum Amalikah. Tuan-tuan, nanti dia akan sebut. Punya mengada-ngada hanya dia berkata apa tuan-tuan? Dia berkata izhab anta wa rabbuka faqatilah innaha huna qa'idun. Tuan-tuan tengok perangai kaum Nabi Musa tu. Nak banding dengan umat Nabi Muhammad, jangan bandinglah tuan-tuan, langit bumi lah. Bila Nabi Musa ajak mereka mai berjihad di jalan Allah, kita bebaskan Baitul Maqdis. Dia berkata apa? Dia berkata kat Nabi Musa, hang pergilah, wahai Musa, hang pergilah. Hang dengan Tuhan hang pergi. Hampa berdua pergi perang lah, hampa berdua. Kami nak duduk sini ya. Mengada-ngada tuan-tuan. Yang dia sebut tu ada dalam Quran. Boleh sebut cakap tu, Musa, hang pergi dengan Tuhan hang pergi perang, kami duduk sini. Hang dengan Tuhan hang sudah ha. Mengada-ngada tuan-tuan. Itu kaum Bani Israel. Baik, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kerana doa Bal'am bin Ba'ura. Bal'am ni adalah pengikut Nabi Musa yang beriman, tapi dia tak duduk dengan Nabi Musa. Bal'am dia duduk dengan kelompok orang yang bukan Islam, non-Muslim, kafir lah. Dia duduk dengan mereka. Jadi bila Nabi Musa nak masuk ke Palestin tu, akan lalu kawasan tu lah, mereka ni tak mau Nabi Musa. Raja di situ, raja yang kufur ni tak mau Nabi Musa. Dia tak mau Nabi Musa. Yang Bal'am, dia duduk dengan kaum tu. Jadi mereka ni tahu Bal'am ni pengikut Nabi Musa yang beriman, cuma tak duduk dengan Nabi Musa ya. Itu bahaya ulama sebut. Jangan bersahabat dengan orang yang kita boleh, kalau kita nak tengok tak apa, tapi jangan jadi teman rapat, teman kepercayaan orang-orang yang ingkar pada Allah. Nanti dia hasut kita ke sana. Bal'am ni patutnya Bal'am duduk dengan Nabi Musa, betul tak? Dengan pengikut dia. Tapi tak mau. Bal'am dia nak duduk dengan kampung halaman dia bersama dengan orang-orang yang tak beriman. Musuh-musuh Nabi Musa lah tuan-tuan, senang kata. Jadi mereka pun pujuk Bal'am. Katakan Bal'am, tolonglah doa supaya Musa tak dapat masuk. Bal'am kata, mana boleh, dia tu Nabi. Mana boleh doa keburukan pada Nabi. Tak apalah, mereka bawa harta yang banyak. Harta banyak. Tolonglah doa. Hang doa je bagi Musa tu tak dapat masuk. Sebab dia kata Bal'am ni doa ni mustajab. Di antara wali Allah hebat lah. Nak ambil harta ni semua milik hang doa supaya Musa tak boleh masuk. Bal'am kata tak boleh. Dia tu Rasul Nabi. Raja ni fikir panjang. Dan sekali raja ni buat apa tuan-tuan? Raja ni buat apa? Bagi anak dara dia. Betul tak tuan-tuan? Payah apa? Bagi anak dara dia. Masuk Islam lah. Anak dara dia masuk Islam. Kahwinlah dengan Bal'am. Bagi kahwin dengan Bal'am. Kahwin selang beberapa hari, maka anak dia lah bujuk. Bang, doa lah bang. Betul tak? Orang lelaki kena je, orang perempuan lemah terus tuan-tuan. Tidak okey lagi. Bini pula yang bujuk, bang doa lah bang. Kesian kat ayah tu. Macam tu lah kot. Kalau bahasa kita kan, kesian kat ayah tu. Sekali je bang doa. Tuan-tuan kena ingat, lagi tinggi kita, lagi banyak pahala, lagi banyak ilmu kita,
lagi dekat diri, dekat hubungan kita dengan Allah. Dosa yang kecil sangat besar di sisi Allah. Boleh tuan-tuan Sebab tu mana-mana wali Allah yang dah dekat dengan Allah, dah banyak karamah dia, saja buat dosa boleh menyebabkan dia jatuh terus ke bawah. Bahaya tuan-tuan. Sebab dosa itu adalah dia, sebab Allah Ta'ala dah bagi dia nikmat. Balaam ni antara karamah dia, segala yang dia doa terus dapat. Minta dapat. Dan Balaam ni bila dia tengok langit, dia terus nampak pintu-pintu langit. Mana ada kita nampak? Tuan-tuan tengok langit, nampak pintu-pintu langit? Surau nampak? Malah Balaam ni tengok langit, dia nampak tu yang Arash dan kursi. Hebat. Kita tengok langit, planet Marikh pun tak nampak tuan-tuan. Apatah lagi yang Arash dan kursi. Balaam nampak semua. Bila diberi kelebihan yang tinggi, tiba-tiba dia sengaja buat dosa. Oh, ni berat. Sebab orang lain tak pernah dapat macam hang dapat. Nampak Sebab tu Nabi-Nabi tuan-tuan, dosa yang bukan dosa bagi manusia, bagi Nabi tak boleh. Sebab Nabi-Nabi telah diberikan mukjizat dan kelebihan yang tak ada pada orang. Contoh Nabi Adam. Kan kita dah sebut. Nabi Adam dijadikan Allah duduk dalam syurga terus. Mana ada orang dapat lagu tu? Duduk dalam syurga terus. Merasai nikmat syurga terus. Dan Nabi Adam dijadikan terus oleh Allah. Nabi Adam terlupa. Termakan apa? Bakhuldi. Terus diturunkan ke dunia. Pasal tak patut lupa. Hang dah duduk dalam syurga. Tetapi kalau bagi kita lupa boleh tak tuan-tuan? Tuan-tuan semayang maghrib 3, semayang 8. Itu teruk sangat lah tuan-tuan. 3 tuan-tuan semayang 4 boleh lah. Menazabah lah. 3 tuan-tuan semayang 4. Dimaafkan tak? Maafkan. Ataupun tuan-tuan terlupa solat. Contoh terlupa terus. Tidak, terlupa semayang. Tuan-tuan ingatkan dah semayang zuhur lah. Masuk asar, tak semayang. Pernah tuan-tuan terlupa? Tuan-tuan terlupa kan? Tak apa tuan-tuan terlupa. Tapi bagi Nabi terlupa ni tak boleh. Boleh lah. Tak boleh. Bagi Nabi lupa tak boleh. Nabi Muhammad SAW nampak Abdullah bin Maktum, Nabi Muhammad tak senyum. Nabi Muhammad SAW muka tak ceria lah, masam. Bagi Nabi tak boleh. Nabi mestilah muka dia ceria dengan orang yang beriman. Mesti ceria. Tak boleh buat muka tak ceria. Muka Abasa ni muka tak ceria lah. Muka yang macam kita lah. Kalau kita bad mood, muka kita kan munyok kan. Orang tengok macam kerang busuk kan. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad tak boleh lagu tu. Bila Nabi Muhammad, Allah bin Maktum ni bukan nampak muka Nabi. Sebab dia buta, Allah bin Maktum. Dia buta. Tapi Allah Ta'ala tegur juga. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'mah. Sebab Rasulullah telah diberikan nikmat, tak boleh Nabi Muhammad muka tak ceria walaupun berhadapan dengan sahabat yang buta, yang tak tahu lagu mana muka Nabi. Tuan-tuan faham tu? Dia duduk di makam yang tinggi. Jadi Balaam ni sesat pasal apa? Dah dapat macam-macam kelebihan, bini dia pujuk, boleh jadi Balaam fikir, tak apalah aku buat dosa ni sikit, nanti aku taubat lah. Dia tak boleh lagu tu. Hang dah duduk di tempat yang orang lain tak sampai di situ. Itu yang dalam Quran sebut tentang pengikut Nabi Isa tu kan, yang nak makan makanan syurga tu kan. Dalam surah Maidah Allah Ta'ala kata boleh aku berikan, tapi siapa yang ingkar setelah ini, aku akan azaban la u'adzibahu ahadan minal alamin. Siapa di kalangan kamu yang dah makan makanan syurga, lepas ni kufur, akan diazab dengan azab orang lain tak pernah kena. Pasal apa? Pasal hampa dah makan makanan syurga. Jadi orang yang sampai macam Balaam ni, ataupun mana-mana wali lah, ataupun siapa-siapa lah di kalangan kita ni, kalau ilmu dah banyak, katakanlah ilmu dah banyak, pernah mimpi tengok Rasulullah contohnya lah, kemudian pernah apa lagi, doa mustajab ke, ataupun Allah Ta'ala bagi kelebihan apa lagi karamah, jalan dalam hujan tak basah ke tuan-tuan, jalan atas hayang kot lah ada tuan-tuan. Tapi tuan-tuan janganlah beramal macam tu. Tidak, ada orang beramal ni untuk apa? Aku beramal ni supaya jalan dalam hujan tak basah. Tak payahlah tuan-tuan. Jalan atas. Kalaulah ada orang yang Allah Ta'ala berikan lagu tu, katakanlah dia terdetik hati, aku buat dosa sekali, hang buat dosa sekali silang, pom terus ke bawah.
Dah diberi kelebihan yang tinggi, tiba-tiba saja nak turun, diketum, berdung, rapat ke bumi terus. Bahaya tuan-tuan. Ingatlah. Satu ada orang putih sebut, satu pepatah. Apa ya? Perhatikan apa saja yang kamu minta. Apa? Sebab kadang-kadang, sebab semua benda yang kita dapat, dia datang dengan tanggungjawab yang besar. Contohnya kita minta nak jadi Perdana Menteri. Contohnya lah. Doa nak jadi Perdana Menteri. Berhati-hati. Sebab bila hang jadi Perdana Menteri, tanggungjawab tu besar. Musuh pun ramai. Betul tak tuan-tuan? Berhati-hati. Perhatikan apa yang kamu minta, kamu harap dalam dunia ni. Perhatikan apa yang kita harap tu. Takut kita tak mampu. Semua yang ada kat dunia ni, dia datang dengan tanggungjawab dan beban. Semua. Ataupun tuan-tuan harap tuan-tuan dapat duit 1 juta contoh. Memang semua nak. Tapi ingat bila dapat 1 juta tu, tanggungjawab banyak tak? Mata-mata yang dengki pun ramai. Betul tak? Orang yang tak berhati pun ramai. Banyak kesan akibat dia. Perhatikan apa yang kita harap dalam dunia. Semua benda yang datang, dia datang dengan tanggungjawab. Datang dengan beban. Datang dengan berbagai-bagai masalah dan ujian. Baik. Jadi Balaam ni dia doa lah sekali. Dia doa. Dia pun doa dan Nabi berkat doa tu lah, Nabi Musa tak dapat masuk Palestin. Pak sesat di ladang teh 40 tahun. Dahsyatlah doa Balaam ni. 40 tahun tersesat. Dan Balaam lah sekali mati jadi ateis. Mati sesat tu. Asalnya tengok langit, nampak syurga, nampak neraka, nampak arasy kursi. Last sekali dia mati, tidak ada Tuhan yang menjadikan alam. Itu kematian dia. Nah, jadi jaga tuan-tuan. Kita banyak ilmu, jangan sengaja kita mencampakkan diri kita pada tempat yang tak elok. Takut kita jadi lagi teruk pada orang yang tak ada ilmu, tuan-tuan. Itu kadang-kadang kita jumpa orang ada title ustaz, ada agama di sebalik dia. Tapi sekali kalau dia teruk, mengalahkan orang yang tak ada ilmu, tuan-tuan. Teruk seteruk-teruk ya. Nampak tak tuan-tuan? Terus turun ke bawah terus dia. Baik tuan-tuan, kemudian lebar 30 farsakh. Ni lebar tu lah. Ladang padang teh tadi tu antara Syam ni Syria lah. Antara Syria dan Mesir. Lebar 30 farsakh, panjang 9 farsakh. Farsakh, ataupun baca farsakh. 1 farsakh 3 mil. 3 mil sama dengan apa? 3 mil 3 batu. 1 batu sama dengan 1.6. Ya. 1 batu sama dengan 1.6. 3 batu sama dengan apa? Sama dengan 4.8 kilometer. Jadi makna dia 1 farsakh sama dengan 4.8 kilometer. Jadi tuan-tuan kalilah. Lebar dia 30 farsakh. Kalilah tuan-tuan, 30 kali dengan 4.8 bukan? 4.8. Panjangnya 9 farsakh. Kalilah dengan 4.8 kilometer. Itulah luas dia. Luasnya apa? Luas ke tak luas? Pasal mereka pun ramai. Mereka pun ramai. Itu saya kata pengikut Nabi Musa ni sangat ramai. Pengikut yang kedua teramai yang masuk syurga. Jadi memang mereka duduk tu ramai sungguh lah. Baik. Jadi lebih kurang dalam berapa kalau tuan-tuan boleh kali ni? 30 kali dengan 4.8 apa tuan-tuan? Susah no? Guna pakai handset lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak congok dengan pakai otak pun boleh juga. 30 farsakh tu. Panjang kat tu 30 kali 5 lah. 30 kali 4.8. 4.8. 144 no. 144 kilometer kali dengan 9 kali dengan 4.8. 9 kali dengan 4.8. 9 kali dengan 4.8 apa? 43 benar. 43.2 kali dengan 144. 43.2 kali dengan 144. 6220 kilometer persegi. 6220 kilometer persegi. Luas tak tuan-tuan? Luas tu. Kenapa luas sangat? Pasal mereka pun memang ramai pun.
Jadi berduduklah, tersesatlah mereka di ladang teh tu selama 40 tahun. Tapi mereka tak panas pasal ada awan. Dan mereka tak mati lapang. Pasal apa? Ada makanan free. Betul tak kan? Man dan salwa. Yang menyusahkan mereka kerana sikap mengada-ngada mereka. Betul? Sikap yang tak hati syukur. Itu yang menyusahkan mereka. Nah, kalau ikutkan Allah Ta'ala bagi cukup dah. Diri sendiri. Kemudian tuan-tuan. Mana ni? 40 tahun Bani Israel sesat di dalamnya, tiada boleh keluar daripadanya Bani Israel. 600,000 mati sekalian padanya, melainkan yang belum sampai umur 20 tahun. Dan mati Harun dan Musa padanya. Kemudian daripada Harun setahun, maka Harun tua daripada Musa setahun. Baik, jadi tuan-tuan, pertama dia tak boleh keluar, sesat. Tersesat dalam tu. Dia pergi, dia jalan lagu mana pun, dia akan dalam kawasan tu je. Dia dah tersesat tuan-tuan. Ni padang pasir ni dia susah. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan sesat lah hutan, tuan-tuan masih lagi boleh agak-agak pokok-pokok. Betul tak kan? Padang pasir tuan-tuan nak agak lagu mana? Depan, belakang, kiri, kanan semua sama. Mana ada beza? Tuan-tuan kata ada jejak kaki. Dia ada angin, nanti hilang jejak tu. Ibu pasir ada. Padang pasir kalau tuan-tuan sesat, tak ada kompas, matilah tuan-tuan. Sebab depan, belakang, kiri, kanan semua sama sahaja. Tuan-tuan nampak sama aja bumi ni. Elok tak ada langsung membezakan dia. Sesat di padang pasir lebih berbahaya daripada sesat lautan. Kalau sesat lautan, tuan-tuan boleh makan daun, boleh hidup. Betul tuan-tuan? Ada sesat makan. Tapi sesat kat padang pasir, makan pasir. Tak boleh makan pasir, makan daun boleh. Ada di Terengganu tu kan, yang dia masuk hutan, badan berisi masuk hutan. Sebulan dia makan daun ni. Makan daun. Dah sebulan jumpa balik. Budak KU kan. Kurus badan dia. Makan apa? Makan daun tuan-tuan. Makan daun boleh hidup. Tuan-tuan sesat dalam hutan, makan daun tuan-tuan. Nah, jangan kita sesat dalam hutan dandan. Wow, ada can juga makan khinzir. Nanti dulu. Makan daun dulu. Khinzir juga dia cari. Jadi tuan-tuan, mana? Yang pertama, mati keluar pada 600,000 mati sekalian padanya. Ada 600,000 mati dalam tu. Selama 40 tahun tu lah. Selama 40 tahun tu 600,000 mati. 600,000 mati padanya. Di padang teh tu lah. Melainkan yang belum sampai umur 20 tahun. Belum sampai umur 20 tahun tak mati. Sebab ialah, kalau belum sampai umur 20, campur 40 baru 50 lebih. Betul tak? Kan 40 tahun dia baru sesat. Yang umur 18, 40 tahun sesat, lepas umur dia 58. Lepas tu baru dia jumpa jalan keluar. Betul tak? Yang mana yang 20 tahun ke atas, 40 tahun sesat, dan 60 lebih, biasanya 60 tu mati lah tuan-tuan. 60 lebih tu biasanya habis lah kita ni. Kemudian dan mati Harun dan Musa padanya. Mati Harun dan Musa, wafatlah. Isyak belum tuan-tuan? Dah. Dah baik. Jadi Nabi Harun juga meninggal di sini. Nabi Harun meninggal di sini. Nabi Harun juga meninggal di sini ya, tak dan keluar. Dalam keadaan masih lagi tersesat di padang teh, Nabi Harun meninggal di padang teh ni. Sama juga, dan kemudian daripada dan Musa padanya, kemudian daripada Harun setahun. Maksudnya Nabi Harun meninggal dulu. Nabi Harun kan abang. Nabi Harun meninggal, selang setahun baru Nabi Musa meninggal. Tapi masa Nabi Musa dengan Nabi Harun meninggal ni, masih lagi tersesat di padang teh ni. 40 tahun tuan-tuan. Betapa kalau kita bosan tak tuan-tuan duduk padang teh aku tu. Duduk cuma ada awan lah tuan-tuan. Makanan free tuan-tuan. Tapi tak boleh pergi mana. Tuan-tuan usaha lah lagu mana pun, tuan-tuan akan patah balik dia lagu tu. Dia pun dah usaha dah, jalan-jalan mai balik. Jalan-jalan mai balik. Dia jadi lagu tu. Dia tak boleh nak keluar. Sesat. Kerana apa? Dosa mereka dan kerana Bal'am. Dosa mereka kerana tak nak berjihad. Dan kerana doa Bal'am bin Ba'ura. Kemudian mana ni? Maka Harun tua daripada Musa setahun Nabi. Akan datang wa anzalna alaikumul manna was salwa. Ni saya sebut ni. Manna dan salwa. Itu akan datang tuan-tuan. Yang ni macam mana ni? Untuk saya jugalah. Bagi tuan-tuan. Ada ahli kafe tuan-tuan.
Baik, jadi saya mohon maaf kalau kekurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an rahmah tafarruqana ba'ni tafarruqan ma'sumah. La taj'al minna syaqiyya wa la mahmula wa la matuda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.